Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Al-Falah Padang Kandang Langkawi, Ustaz Yusof. Yang dikasihi tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah. Seterusnya yang dikasihi tuan-tuan muslimin, muslimat, anak-anak jemaah, anak-anak qaryah Masjid Al-Falah Padang Kandang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bersama-sama untuk berada di antara tetamu-tetamunya yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, di rumahnya pada malam ini, di dalam kuliah Maghrib yang pertama setelah mana lebih 3 bulan kita melalui tempoh PKP. Kini sudah sampai PKPP yang cukup panjang. Alhamdulillah, segala puji dan syukur itu adalah tertentu bagi Allah, satu zat yang wajib al-wujud, yang penuh pada zatnya itu segala sifat-sifat kesempurnaan. Allah jualah Tuhan yang maha gagah, maha perkasa, memuliakan hamba yang dikehendakinya dan menghina siapapun yang jua dikehendakinya. Yang alhamdulillah telah muliakan kita dengan Islam, dengan iman, dengan amal dan ketaatan, sehinggalah ke saat ini kita di atas jalan yang benar, menjadi hamba-hambanya yang tunduk dan patuh. Bukan sedikit mereka yang diberikan sihat tidak dikurniakan taat. Pada ketika manusia itu diberikan kesihatan, ramai yang memilih untuk menghias hidupnya dengan dunia hiburan yang penuh tipu daya, banyak melakukan kerja dunia sehingga melupakan akhirat dan membelakangkan tuntutan agamanya. Alhamdulillah, saat Allah beri kesihatan dan panjang umur kepada kita sampai saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang memilih kita untuk dimuliakan bersama hamba-hambanya yang mulia, untuk taat, tunduk dan patuh kepada perintah dan suruhannya. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sudah pun melalui fasa pemulihan di dalam PKPP, dan di negeri kita syukur alhamdulillah kita sudah pun dibenarkan berhimpun di masjid di dalam SOP-nya untuk solat berjamaah dan juga kuliah maghrib dan kuliah subuh. Dan tadi saya sempat sembang dengan Tok Imam kita, insya-Allah bulan depan
Masjid Al-Falah bersama dengan masjid-masjid dalam daerah Langkawi ini, saya yakin percaya di seluruh negeri kita akan semarak semula dengan kuliah-kuliah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa manusia yang tandus kerana tidak disirami dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana selalu yang kita terima setiap malam sebelum PKP 3 bulan yang lalu. Tuan-tuan, Masjid Padang Kandang ini paling akhir saya mari dulu masa saya jadi pengetua di Maktab Mahmud Langkawi. Sehingga saya pun ingat-ingat lupa dah. Rupa-rupanya saya mari sekali lagi, saya sudah pun diamanahkan dengan satu tugas sebagai pegawai khas agama kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman Yang Amat Berhormat Tuan Haji Sanusi. Saya menerima satu amanah sebagai seorang pegawai kerajaan negeri Kedah daripada ketua kerajaan negeri untuk bersama-sama dengan beliau dan kepimpinan negeri dan seluruh jentera kerajaan bagi memastikan hasrat dan cita-cita menjadikan negeri ini mudah-mudahan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya ingin menyampaikan salam kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tuan-tuan dan perempuan doakan supaya apa yang diimpikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai negeri kita ini Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Dia selalu ulang, dia kata Kedah ini tempat orang miskin bernaung, tempat orang kaya berbakti akan menjadi kenyataan. Negeri kita bukan negeri yang kaya, tetapi kita semua boleh jadi orang-orang yang kaya dengan iman dan takwa, dengan pengorbanan kita untuk sama-sama mengimarahkan negeri kita ini dengan menjadi hamba Allah yang sentiasa berkongsi apa yang kita miliki, berkongsi untuk sama-sama menjadikan saudara-saudara kita daripada yang seagama dengan kita, sehinggalah kepada yang mereka yang belum menjadi saudara seagama kita untuk menikmati nikmat Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Orang kaya akan sentiasa berbakti, menyantuni orang-orang miskin, susah yang redha dan sabar di dalam ujian hidup. Pegawai kerajaan macam saya, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri tempat mereka berbakti, berkhidmat. Kalau orang miskin itu dapat bernaung, orang kaya dapat berbakti menyumbang harta, pegawai kerajaan dapat menumpahkan khidmat kepada rakyat jelata. InsyaAllah hasrat kita untuk mencapai Kedah sejahtera yang dapat dinikmati oleh semua mudah-mudahan dapat terlaksana. Muslimin muslimat sekalian, saya tahu tuan-tuan macam saya sangat rindu dengan masjid. Betul tak tuan-tuan? Siapa tak rindu dengan masjid ni saya tak tahulah. Tambah macam saya ni kecil manis pun, macam Bang Jinon dia tak ada apa lagi. Bang Jinon kecil manis tak ada. Saya ni kecil manis dah. My stroke pun my stroke dah. Sleep this dah. Tapi dipilih juga dengan amanah, saya tanggung juga. Maknanya apa yang kita panggil isyarat-isyarat daripada langit saya sudah terima. Tuan-tuan pun saya tengok nak lebih kurang saya ya. Buah labu, buah kundok, atas labu, bawah pun landok. Betul tak tuan-tuan? Kita ni lapis lama lah kita panggil ni. 50-an, 60-an tak jauh dah. Orang kata bahasa orang Langkawi dia kata we have to get ready. Betul tak tuan-tuan?
No, orang putih lah duduk Langkawi tu. Dia kata kita kena sedia untuk kita tinggalkan dunia ini agar dapat dipesakakan oleh anak cucu kita yang akan sentiasa meninggikan takwa. Dalam hidup kita, kalau kita tak nampak ke mana kita pergi, maka kita adalah orang yang buta hatinya. Dalam hidup kita, kalau kita tak kenal dari mana kita datang, kita adalah orang yang sangat malang. Dalam hidup kita, kalau kita masih tak sedar kenapa kita di sini, kita adalah orang yang celaka di akhirat nanti. Kita kena clear dari mana kita datang, kenapa kita di sini, dan ke mana kita akan pergi. Kita datang dari Allah, kita akan balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni dari Allah, kepada Allah kita nak balik. Tapi kenapa kita di sini? Siapa tunjuk dekat kita kenapa kita di dunia ini? Yang tunjuk tidak lain adalah baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang terang kepada kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah pencipta kita kepada kita saat mana kita hidup di atas dunia. Nabi lah yang bacakan banyak ayat tentang tanggungjawab kita waktu kita hidup di dunia. Daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan, aku jadikan jin dan aku jadikan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepada aku. Al-ubudiyatul mutlaqah, penghambaan diri yang mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan menjadi hamba kepada manusia. Kita tidak menjadi hamba kepada harta. Kita bukan menjadi hamba kepada dunia. Apalagi kita menjadi hamba kepada iblis dan syaitan durjana. Tapi kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat zaman hamba dulu, belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah buat. Itu hamba manusia. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Ustaz Mansur Azmi, pegawai daripada Pejabat Agama daerah Langkawi. Sebenarnya tuan-tuan, saya pagi-pagi tadi dah telefon pengarah Jabatan Agama Islam, bos saya dulu, telefon timbalan. Pagi tadi kami pegawai-pegawai daripada Pejabat Yang Amat Menteri Besar telah buat lawatan rasmi ke Pejabat Agama daerah Langkawi, disambut oleh Tuan Pegawai Agama Daerah, dan saya maklumkan bahawa saya akan menyantuni masyarakat di sebelah padang kandang ini malam ni dalam kuliah maghrib. Cuma beliau minta macam saya sebut kat Tok Imam lah, macam kita buat SOP, kita kena patuh, kerana ini adalah untuk keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang yang rindu dengan masjid sebenarnya orang yang rindu dengan tuan kepada masjid. Tuan masjid ni siapa? Allah. Sebab tu masjid disebut sebagai Baitullah. Ini adalah rumah Allah. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang menjadi pengimarah. Dia panggil Ummarul Masajid. Tuan-tuan, kata Nabi, innama Ummarul Masajidi hum ahlullah. Sesungguhnya pengimarah masjid ini, mereka ini semua adalah ahlullah. Ahli ini bahasa Arab, dah jadi bahasa Melayu pun. No? Kita kata ahli keluarga. Sebenarnya ahli itu bahasa Arab. Kemudian mai kat orang Melayu, dia tambah lagi jadi keluarga. Dia kata ahli keluargaku. Ahli itu bahasa Arab. Makna dia seperti keluarga Allah. Orang yang melazimkan dirinya pergi mari ke masjid. Itu maksud pengimarah masjid. Apa maksud dia pergi mari masjid? Maksudnya dia pergi masjid semayang Jumaat. Dia pergi masjid, lepas semayang dia duduk iktikaf. Dari sebelum semayang dia dah iktikaf. Lepas semayang iktikaf lagi. Dalam waktu dia iktikaf, dia ngaji Quran, dia tadarus Quran, dia mengaji kitab, dia berzikir, dia bertahmid, dia bertasbih, dia bertahlil, dia berselawat, dia beristighfar, dia mengimarahkan masjid. Maka orang ni tuan-tuan dipanggil keluarga Allah. Orang ni adalah orang yang maksudnya dekat dengan Allah. Macam kita jadi ayah. Bila kita jadi ayah, orang dekat dengan kita anak-anak kita. Bila kita jadi suami, orang dekat dengan kita isteri kita.
Nabi SAW sebut, man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Siapa-siapa yang dia dibunuh kerana saat itu dia pertahankan ahlinya, keluarganya, dia mati syahid. Kita akan sanggup buat apa saja untuk menyenangkan mereka dalam perkara yang diizin dan dibenarkan oleh syarak. Kita sanggup bersengkang mata mencari keperluan untuk mencukupkan keperluan ahli keluarga kita. Kita sediakan telinga untuk mendengar permintaan mereka. Kita sanggup mati mempertahankan maruah keluarga kita. Demikian dekatnya kita dengan ahli keluarga kita. Maka apa maksud seorang hamba yang dipanggil Umarul Masajid sebagai ahli keluarga Allah? Maksudnya kita dekat dengan Allah. Siapa lagi yang paling dekat dengan Allah kalau bukan orang yang selalu tunduk dan sujud kepada Allah? Yang Nabi kata bahawa orang yang melazim masjid ini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid aw ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu tengok satu orang laki-laki, termasuklah satu orang perempuan. Nabi kalau sebut laki-laki masuk perempuan. Apabila dia itu ya'tad, dia sudah jadi adat hidup dia, sehari-hari dia pergi masjid, tiap-tiap hari teringat masjid, pagi, malam, subuh, zuhur, maghrib, isyak, dia ingat masjid. Satu hari dia tak pergi masjid, tak boleh duduk. Orang ni Nabi kata fashhadu lahu bil iman, saksilah dia ni orang beriman. Kalau seminggu, 2 minggu mungkin dia boleh berlakon, tapi dia ni bukan seminggu, 2 minggu. Ada tu imam kita 40 tahun jadi imam. Sebahagian besar hidup dia menjadi orang yang berjuang untuk mengimarahkan masjid. Saya sebelum balik mai ke jabatan, sebelum saya mari ni, saya jadi pendaftar sekolah, jadi KPP bahagian pendidikan di jabatan. Sebelum tu saya Tok Qadhi di daerah Bali. Ada satu imam paling lama, jalan tu nak pergi ke arah Greek tu, maknanya sempadan Baling dengan Greek tu, masjid dia paling ujung. Masjid tu tuan-tuan, daripada kayu sampai jadi batu, dialah tu imam paling lama. Dia berhenti sebab dia dah cukup tua. Dia dah cukup tua, orang tak mau, orang nak dia juga, tapi dia sendiri dah tak mau, dah tak larat, dia tak bagilah orang lain pula. 40 tahun lebih saya ingat dia jadi tok imam. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, saya yang paling bimbang apabila masjid kita makin kurang pengunjungnya, makin hirang pengimarahnya. Nak tengok satu-satu tempat, bagaimana tempat itu dekatnya dia dengan agama, tengoklah tempat berhimpun mereka kerana agama. Tempat manusia berhimpun kerana agama di mana? Masjid, surau. Yang tu masjid atau surau. Kalau masjid kita tak imarah, surau kita tak imarah, tahulah, kata orang situ memang tak peduli dah kepada agama, tak peduli dah pada agama. Tapi bila tuan-tuan saya sembang dengan Tok Imam, dengan Ustaz Yusof, dengan Haji Non petang tadi ni, panjang lah cerita di masjid Padang Kandang ni, sampai kita boleh buat duduk pi himpun budak-budak muda, termasuk kita sebahagian orang-orang dewasa yang menyokong mereka itu. Kita boleh buat sentri dalam qaryah kita, kita boleh buat pos kawalan, kita boleh boleh berhimpun di masjid, boleh berhimpun di tepi masjid, berkaitan dengan masjid. Maka ia adalah satu berita yang sangat menggembirakan bagi mereka yang menguruskan agama. Macam pegawai agama, dia cukup syok lah. Pegawai agama ni dia mercik lah kalau masjid dia hidup. Kalau masjid tak hidup, dengan dia sekali ya. Saya pernah di Yan, sebelum jadi pegawai agama di Baling. Baling ni dia ada 60 lebih. Kalau di Yan dia ada dekat 40 masjid. Ada berapa masjid tak ada tok imam. Bila tak ada tok imam ni, satu tempat itu ada satu orang dia singgah. Saya tak sedang, kata masjid itu tak boleh cukup sembahyang jemaah 5 waktu. Sehinggalah satu orang hantar dekat saya, dia kata ni bukan masjid dalam daerah Yan kah?
hantar dalam WhatsApp. Lah ni zaman cepat tuan-tuan. Dia masukkan dalam Facebook, dia singgah nak mayang di masjid tu, dia ambil gambar masjid. Macam saya ambil gambar dengan Tok Imam dia, pernah ambil gambar masjid, dia ambil gambar tanu, ambil gambar tani. Dia kata dia singgah nak semayang asar, dia tunggu azan pun tidak, semayang jemaah pun tidak, dia semayang, dia keluar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa jadi tuan-tuan? Satu Korea itu berdosa sekali dengan Tok Qadi macam saya kena. Saya pun keluar pergi masjid tu, mereka pun tak perasan, kata Tok Qadi mereka sampai. Kan? Ada seorang pegawai tu, kali-kali tengok, Tuan Syekh. Kan? Mai nak tanya ni, pasal apa tak boleh semayang cukup 5 waktu? Masjid mesti kena semayang 5 waktu. Tidak berdosa habis satu Korea. Mereka yang mukallaf kerana tidak mendirikan syiar agama ini. Kalau pergi semayang di rumah, jemaah, dia kata saya buat jemaah di rumah, tak lepas. Ni tu nak cerita tuan-tuan. Kita di Langkawi ni lama dah. Ada juga dulu, tapi bukan padang kandang lah. Tapi ada juga. Nak abang, bila penggerak yang berada di masjid itu dalam Korea itu tidak mengambil tanggungjawab. Siapa dia? Orang-orang yang mengaji agama macam Ustaz Yusof, orang-orang yang sayang agama macam Haji Non. Fikir macam mana kita nak hidupkan masjid kita. Macam mana nak hidupkan masjid tu, maksudnya nak hidupkan jiwa yang akan mengimarahkan masjid. Akhir zaman ni kita hidup di satu zaman apa dia? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Nabi katakan sampai satu zaman apa dia? Masjid-masjid pada zaman itu cantik-cantik. Cantik, bangunan cantik, masjid elok. Tengok dari luarnya Masya Allah, tengok besarnya Masya Allah, tengok lampu warna-warninya Masya Allah. Tapi tengok-tengok tuan-tuan, hak jemaah dia, tiang masjid lebih banyak pada jemaah yang mayang tuan-tuan. Kita tak nak lagu tu. Kita nak supaya orang yang menghidupkan masjid itu adalah mereka yang akan menyambung apa yang kita tinggal. Siapa dia? Anak cucu kita. Inilah benda dia tuan-tuan. Kalau kita sayang negeri kita, kita sayang negara kita, kita sayang bangsa kita, letaklah agama di mercunya. Bangsa kita akan mulia bila agama kita mulia. Negeri kita mulia, agama kita mulia. Negara kita mulia, agama kita mulia. Mulia kita bukan diukur oleh manusia, tapi mulia seorang itu diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu kita kena pegang. Baik adalah apa yang ditunjuk baik oleh agama, bukan ditunjuk baik oleh manusia. Ditunjuk baik oleh agama. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, PKP adalah merupakan satu daripada ikhtiar usaha hamba. PKP tidak berlaku kecuali berlakunya sesuatu yang terpaksa kerajaan ambil satu jalan bagi menyelamatkan nyawa. Kita panggil hifzun nafs. Satu daripada dururiyat al-khamsi dia dalam maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Maka akhirnya kerajaan terpaksa buat keputusan, termasuklah menutup pintu-pintu masjid pada awalnya, dan kemudian dibuka secara perlahan-lahan sehinggalah sampai dalam keadaan kita hari ini sudah hampir berjaya memutuskan rantaian virus corona. Apa itu virus corona? Semua tuan-tuan tahu, dia adalah merupakan satu jenis makhluk yang sangat halus, seni. Virus dia sangat kecil yang dicipta oleh Allah. Jangan lagi ada yang terpengaruh duk kata hak ni dicipta oleh Amerika. Pasal Cina kata Amerika yang reka. Amerika apa? Amerika pun mati ratus ribu dah. Kan? Jadi dah, Cina pun tak reka, Amerika pun tak reka. Cina nak reka apa tuan-tuan? Gelombang kedua berlaku di Beijing. Wuhan hari itu dikata bebas, terpaksa cek balik di Wuhan. Tuan-tuan, sampai ke Greenland, sampai di kawasan negara yang jauh, negara sejuk, tetap sampai. Siapa yang hantar? Kalau bukan ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhan dia tarbiyah manusia ini supaya manusia itu akhirnya dapat muhasabah.
Manusia itu dapat balik kepada Allah. Kalau manusia itu sombong, dia tak nak balik ke Tuhan. Kalau kita ini ditegur oleh ayah kita, tidak lain kerana dia sayang kita. Allah tegur hamba dia, maka Allah sayang hamba dia. Allah nak selamatkan kita, maka dia pun tarik sikit hak kita ada, dia nak bagi banyak hak dia ada. Dia nak bagi rahmat dia nak bagi kasih sayang dia. Barangkali kerana kita ini sudah lama bebas, sudah lama boleh buat banyak benda, akhirnya ramai daripada kita yang kalit, yang leka. Betul tak? Jadi akhirnya yang bapa dah ramai tak boleh duduk di rumah dengan anak, tak boleh tarbiyah dan tengok pendidikan anak-anak. Yang anak pula duduk keluar tiap-tiap malam daripada rumah, tak balik-balik sebelah satu. Kadang-kadang sampai ke esok pagi baru balik, kadang 2-3 hari baru balik. Ada hak suami, bukan takat dia aja keluar, bini pun keluar sama. Ni bukan cerita tempat kita, cerita di bandar-bandar besar, tuan-tuan. Tapi Allah tarbiyah dan buat satu nak abang, Allah seperti mengajar kita, manusia, jangan kamu sombong dengan aku, kamu jangan angkuh dengan aku, kamu kerajaan hebat lagu mana pun, akulah kerajaan yang lebih hebat daripada semua kerajaan yang ngaku hebat. Sebelum Allah kata di akhirat esok, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ini, Allah akan jawab, lillahil wahidil qahar, bagi Allah, Tuhan maha gagah, maha perkasa. Dunia Tuhan tunjuk tunai-tunai. Tuan-tuan tengok China, sombong China. Pasal apa? Kerajaan China hari ini sudah beat Amerika. Kerajaan China sudah menjadi kuasa ekonomi yang pasti menewaskan Amerika dalam tempoh yang dekat. Bahkan kuasa ketenteraannya sudah dipamerkan bila dia bermaharaja lela di Laut Cina Selatan. Semua orang tahu. Saya pergi ke Afrika tahun lepas dalam misi kemanusiaan dengan Yayasan Amal Malaysia. Saya pergi di negara Afrika, terkejut. Tu dia Cina masuk negara ni tuan-tuan. Dia buat bangunan-bangunan besar di negara Afrika. Dia keluarkan duit dan menjadikan mereka itu negara yang berhutang dengan Amerika, dengan Cina. Seperti apa yang dibuat kepada negara Sri Lanka yang hari ini sudah pun seperti ditawan oleh China. Begitulah sesetengah negara Afrika. Tu China. Tapi Allah hantar virus corona di mana? Di Wuhan, China. Nampak? Bila kerajaan dia, ketua kerajaan dia kata siapa pun tak boleh halang kemarahan China, maka Allah hantar satu makhluk dia yang kecil, yang halui, akhirnya dia tak boleh buat apa, tuan. Dia sampai hari ni, bukan takat dia, Amerika hak sombong pun tak boleh kata apa, tak boleh sombong lagi dah. Siapa pun tak boleh sombong daripada makhluk manusia, kerana sampai ke hari ni belum ada vaksin penawar yang boleh dipegang oleh mereka yang pakar di dalam ilmu ini. Ia adalah penawar kepada virus corona. Nampaklah tuan-tuan, Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir kerosakan di daratan maupun di lautan, sebenarnya hasil perbuatan tangan manusia sendiri. Nampak? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya kami rasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan hak mereka buat. Sebahagian ya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka akan balik dekat Allah. Apa kita tak sombong tuan-tuan? Bukankah di tempat kita ini, orang kita, orang Islam, yang Allah dah mulia dengan Islam, cakap ni ya Allah, tak takut dia pada kemurkaan Allah. Hari tu tuan-tuan, masa hari tu pok-pok LGBT, kan apa yang mereka tak tuntut dalam negara kita untuk mereka dapat memuaskan nafsu serakah. Perempuan dengan perempuannya dipanggil lesbian, laki-laki dengan laki-lakinya dipanggil gay. Kita ni tuan-tuan transgender. Kita ada lebih pada tu lagi, ada biseksual, dua-dua sekali. Dia menikah, dia balun bini dia, dapat anak, dalam waktu yang sama dia ada kekasih yang sama jenis, yang dia melakukan hubungan intim ataupun
melakukan homoseksual. Itu juga dalam negara kita. Tuan-tuan, Tuhan tarbiyah umat supaya manusia balik kepada Allah. Jangan sombong, kerana kesombongan hanya akan menyebabkan semakin menebalnya apa yang akan dihantam oleh Allah daripada kemurkaannya, dan semakin teballah juga apa yang akan menyeliputi hati manusia yang akan menjadi semakin hitam, keras dan akhirnya mati. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Palu bila kumpulan LGBT Palu buat benda yang kemudiannya terang-terangan. Mereka lain jantan dengan jantan, mereka main judi dengan dahsyat sekali, minum arak sebagainya, narkoba. Akhirnya Tuhan hantam Palu yang memalu mereka, ombak yang membentuk tsunami, cairnya tanah keras daripada bukit menghambat manusia, menelan hidup-hidup sebahagian daripada tentera Allah. Jadi tentera Allah jugalah yang namanya virus corona. Jadi jom kita menyatakan sikap kita ketika berhadapan dengan apa yang Allah telah tentukan ini, bahawa kita akan sentiasa bermuhasabah, melihat kepada diri kita dan mereka yang di bawah tanggungan kita masing-masing untuk bertindak menyelamatkan diri kita dan mereka yang di bawah tanggungan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah semua kita tuan-tuan, yang duduk di kampung, yang duduk di darat, yang duduk di laut, yang duduk di mana-mana, sedang akan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, melaksanakan perintah qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, kita akan bertemu dengan kehidupan yang lebih nikmat dan lebih sejahtera. Sebab pada ketika itu kezaliman akan dapat kita hapuskan, ketidakadilan akan dapat kita hindari, bahkan manusia akan berjiwa sejahtera. Mereka saling memberi dan saling menerima, mereka saling bahagia dan saling membahagiakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Imam Al-Ghazali dia pesan dekat kita tuan-tuan 4 perkara bila kita dapat waktu pagi tuan-tuan. Bila kita dapat subuh, jangan kita lupa 4 perkara. Jom saya pesan diri saya pesan adik-beradik di Pandang Kandang, saya pesan tuan-tuan puan sekalian, ingatkan anak cucu kita, bila dah dapat pergi pagi, jangan lupa baca Quran. Tuan-tuan, hari tu bulan puasa, masya-Allah, tabarakallah, kita baca Quran sehari sejuzuk tuan-tuan. Habis Ramadan khatam Quran lah kita. Bila kita menyambut Syawal, berapa ramai kemudiannya tinggal Quran setelah dia berkawan dengan Quran sebulan di bulan Ramadan. Pesan dekat anak cucu kita, tiap-tiap hari pastikan kamu membaca Al-Quran, walaupun sekadar beberapa ayat. Kalau dapat sehari selembar pun jadilah tuan-tuan. Sehari selembar Al-Quran, selepas subuh ke, selepas maghrib ke, tiap-tiap hari mesti ada agenda dengan Quran. Quran itu adalah teman hidup kita. Quran itu yang akan teman kita dalam kubur, yang akan memberikan sinar yang sebenar-benarnya mencahayakan kubur kita, antara lain adalah cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran. Nabi kata, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kamu dengan semayang, sinarilah rumah-rumah kamu, cahayakan rumah-rumah kamu dengan solat dan juga bacaan Quran, supaya esok dalam kubur Quran itu akan menjadi peneman dan menerangkan kubur kita. Yang kedua tuan-tuan, dia pesan jangan lupa kita zikir tuan-tuan. Jangan lupa kita zikir. Sebab tu betul kalau kita mayang untuk imam. Mayang untuk imam ni bukan takat semayang jemaah 27 pahala. No, mayang jemaah kita 27 pahala. Hak yang korang orang lain boleh tapung lagi. Bahkan bila kita semayang dengan tok imam akan zikir selepas daripada semayang. No, dia akan zikir contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan, no? Walaupun dia kata cepat-cepatlah bagi habis, tapi saya ingat boleh dah pelan-pelan. Tok imam lepas ni kita zikir sikit
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa yang menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 dan dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah sampai habis tadi, maka Allah akan ampunkan dosa dia walau sebanyak buih di lautan, tuan-tuan. Banyak pahala. Jadi jangan lupa zikir. Naik kereta boleh zikir, nak motor boleh zikir, tinggal kat kita. Kita nak zikir, kita tak zikir yang tu. Yang keempat, kita jangan lupa doa. Sebab tu orang main-main Jumaat hari pekeh lah. Quran dia dengar Tok Imam baca, dia pun baca. Lepas tu dia nak buka baca sendiri, tu sudah satu yang sangat-sangat dituntut, dan itulah yang dikehendaki. Bukan kita dengar Tok Imam dia baca. Tetapi kalau zikir, Tok Imam zikir, dia ikut zikir. Tok Imam doa, dia aminkan doa. Dia aminkan doa. Kalau boleh tuan-tuan, jangan lupa kita juga berdoa secara individu. Berdoalah. Apalagi kita ada solat-solat pengapit waktu. Kalau subuh ni tuan-tuan, lagi tuan-tuan tak semayang subuh, maka ada di sana satu semayang yang tuan-tuan boleh buat. Sebab itu kalau dalam peraturan kita di masjid, kita bagi masa lepas azan subuh 15 minit, betul? Lepas azan maghrib, azan waktu yang lain 10 minit. Sebab apa kita bagi 15 minit? Sebab kita nak supaya orang yang jadi jiran masjid semayang sunat subuh di rumah. Sebab sunat rawatib ni buat di rumah. Tapi kalau orang tu dia jangka, kalau dia semayang di rumah, dia terlepas takbir dengan Tok Imam tu. Kadang dia sebab ada fadilat takbir dengan imam, dia main semayang di masjid. Dia main semayang di masjid. Sebab tu kita ada tu yang tu. Waktu iqamah tu dia naik. Kita boleh nampak. Kita sampai tu kita nampak. Iqamah lagi 4 minit. Iqamah lagi 5 minit. Jadi set bagi tepat. 15 minit. InsyaAllah kita qomat lagu tu. Qomat ni bukan hak Tok Bilal. Dia qomat itu adalah hak kepada Tok Imam. Tanggungjawab Tok Bilal, hak Tok Imam. Makna Tok Imam bagi isyarat, baru Tok Bilal qomat. Baru Tok Bilal qomat. Bukan Tok Bilal kata saf. Tak betul. Yang kata sawu sufufakum bukan Tok Bilal. Yang kata sawu sufufakum adalah Tok Imam. Tu baru betul. Jadi Tok Imam tengok Tok Bilal, dia kalih kat Tok Bilal, tengok dia buat lagu tu. Dia lah tu. Baru Tok Bilal akan qomat. Lepas tu baru Tok Imam sawu sufufakum. Atas tu yang bukan atas Tok Bilal. Jadi kita masuk, kita tengok, ada lagi masa. Semayanglah. Orang yang semayang 2 rakaat, semayang sunat fajar dia panggil, Nabi kata raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi siapa nak jadi orang paling kaya, pagi-pagi lagi dia orang paling kaya dalam dunia, jangan tinggal semayang sunat subuh. Tuan, saya nak bagi hak yang Datuk Paduka Mufti dulu, Datuk Syekh Badaruddin bagi. Saya ulang lagi lah. Dia pernah bagi dulu kat kami masa satu kursus di Tasik Banding tu, tengah hutan nak pergi ke Kelantan tu. Pegawai pergi kursus tang tu, lepas saya tang tu tak boleh lari balik Tok Imam. Dia pergi pubuh tang tu, apa pakai tak balik duduk tang tu. Jadi dia pimpin Qiyamul Lail. Sudah pimpin Qiyamul Lail tu, nak semayang subuh, dia tengok tak apa orang yang semayang sunat subuh. Jadi dia bubuh kita dalam kuliah subuh. Dia kata semayang sunat subuh, dia keluar satu riwayat hadis dhaif, tapi boleh fadailul amal. Dia kata raka'ata dia kata man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam atau lam yusibhu fi dzalikal yaumi alam. Itu juga saya jumpa di riwayat tu dalam kitab I'anatut Talibin, dalam kitab fiqh. Siapa yang baca alam dan alam, dia tidak akan kena pada hari itu alam. Alam sebut 3 kali. Alam pertama tu alam nasyrah, alam kedua tu alam tarokai, alam ketiga itu sakit. Nampak tak? Maksud dia, baca alam nasyrah rakaat pertama, baca alam tarokai rakaat kedua, insya-Allah alam yang ketiga kita tak kena pada hari itu. Macam mana?
usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lepas Fatihah bacalah Alam Nashrah. Rakaat kedua lepas Fatihah bacalah Alam Tarokai. Dalam kitab I'anatul Talibin tu saya jumpa dia kata sunat, pengarang dia kata, musannif kata sunat al-jam'u bainahuma, dihimpun di antara kedua-duanya. Dia syarah kepada apa? Syarah kepada ada satu riwayat lagi daripada Aisyah. Dia kata sebaik-baik dua surah yang dibaca di dalam sunat fajar adalah Qul Ya dan Qul Huwallah. Maka kata pengarang kitab I'anah At-Talibin, dia kata sunat dihimpunkan kedua-duanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita baca Alam Nashrah, lepas itu kita baca Qul Ya. Faham tak? Jadi kita upgrade sikit. Start esok Haji Noan, kita baca Alam Nashrah, lepas itu baca Qul Ya. Rakaat pertama sembahyang sunat subuh. Rakaat kedua baca Alam Tarokai, baca Qul Huwallahu Ahad. Sudah. Tok Mufti punya betul, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil tangan kanan, letak dada belah kiri. Dada belah kiri ni dia ada jantung. Tak dada belah kiri. Lepas itu baca Ya Fattah. Ya Fattah. Fa, ta, alif, ha. Atas ta tu ada syaddah. Ya Fattahu. Ya Fattah makna wahai Allah Tuhan yang membuka. Ya, kita lintas dalam hati kita waktu kita baca tu, ya Allah bukalah. Buka apa? Bukalah. Kalau kita tak ada ilmu, bagi kita ilmu. Tak faham, bagi kita faham. Tak erti, bagi kita erti. Nah, maknanya kita minta Tuhan buka. Kalau kita sakit, Tuhan buka pintu kesembuhan. Ni bawah ni ada apa? Ada jantung. Jantung ni penyakit tidak berjangkit tuan-tuan, tapi dia adalah di antara penyakit pembunuh nombor 1 di Malaysia dan di seluruh dunia sebenarnya. Memang pun siapa mati jantung, matilah kan. Dia kata awak korang tu mati sakit jantung. Tak, semua orang mati jantung dia berhenti tuan-tuan. Tapi nak abang, kalau sakit jantung dia panggil kardiovaskular. Jantung itu dia tersumbat dalam kita punya tu, ada saluran-saluran dalam ni kan. Jadi dia akan tersumbat dengan makanan kita, kolesterol apa sebagainya itu. Bila kita letak di sini sebahagian daripada ikhtiar bahawa syifa itu akan datang kerana asy-syafi huwallah itu. Yang menyembuh bukan ubat, yang menyembuh adalah Allah. Maka minta daripada dia. Ubat kita ikhtiar sahaja. No, amal cara pemakanan baik itu ikhtiar. Amal cara hidup sihat itu ikhtiar. Semua ini dituntut ke atas kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jangan lupa kita minta dekat Tuhan. Dia yang menyembuh. Hak lari keliling tasik tuan-tuan, tiap-tiap hari 5-6 round tuan-tuan, bukan tak ada. Dialah yang duduk lari, orang kenal dia lama, dia tu bertahun-tahun dah duduk lari. Akhirnya dia mati pun tepi tasik tu tuan-tuan. No, pasal apa? Penat dah lari, duduk rehat, mati. Mati juga dia tuan-tuan, no? Walaupun dia lari peluh keluar bercerau. Nah, abang kata lagu tu lah. Tapi jangan pula tuan-tuan makan lena, makan tidur, makan bukan tekak makan al-matakadarahu. Yang tu semua memang akan mengundang matilah. Sebab apa? Sebab al-batnu baitud da. Nah, perut kita ini adalah rumah bagi penyakit. Ambil yang sederhana, jaga kita punya kesihatan. Mau kalau sakit, dia adalah ketetapan Allah. Kencing manis macam saya dengan berapa orang lagi kawan-kawan hak pegang buku Kala Hijau kan, tuan-tuan kan, tak apa, jangan susah hati Pak Long. Kencing manis tak apa, insya-Allah boleh masuk syurga. Kencing kawan payah masuk syurga. Tuan-tuan, insya-Allah cukuplah dekat tu. Ni pun lebih sikit dah saya bercakap tuan-tuan. Saya duduk tunggu bunyi tet-tet, saya akan berhenti. Terima kasih kepada Ustaz Yusof, terima kasih Pejabat Agama Daerah Langkawi, terima kasih tuan-tuan. Jom kita imarahkan masjid kita, jom kita jaga masyarakat kita, jangan berpecah belah. Yang kaya insya-Allah macam MB duk selalu sebut dalam ucapan dia, negeri ini tempat orang kaya berbakti. Tolong tengok kiri kanan kita, tengok jiran tetangga kita. Sebaik-baik sedekah tuan-tuan, tengok adik-beradik kita yang susah. Tolong. Yang susah jangan lupa Allah. Yang kaya juga jangan lupa Allah. Ramai orang susah boleh ingat Allah, tapi bila dia senang, dia mudah lupa Allah. Jadi bila kita jadi kaya, insya-Allah orang kaya di Langkawi ini ramai menjadi penyumbang kepada pengimarah kuliah dan masjid. InsyaAllah Langkawi akan sentiasa dalam peliharaan Allah. Inilah Mutiara Kedah. Saya seronok bila mai Langkawi.
Saya seronok baca tentang kuliah banyak di Langkawi, ramai tok-tok guru masuk mengajar di Langkawi. Alhamdulillah, di Padang Kandang rupanya ramai tak sabak-sabak nampak nak mai untuk mengimarahkan akan masjid kita di Masjid Al-Falah di Langkawi ini. Dan saya juga duk tengok ada surau-surau di sekitar ini yang juga diimarah dengan kuliah-kuliah. Alhamdulillah, selain daripada masjid, surau-surau kita juga imarah. Mudah-mudahan yang muda akan sentiasa bersama dengan kita yang lama ini, yang tua kasih yang muda hormat kepada yang tua. Mudah-mudahan Allah rahmat kita semua. Ampun maaf kalau salah dan silap, yang baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.